Kembali di Wanita Hari Ini, dan hari ini kita nak selamatkan barang-barang yang terkesan akibat banjir ini. Rupanya boleh diselamatkan. Seperti tadi Encik Hafizuddin sana sudah pun tunjukkan antara langkah-langkah awalnya, dan sekarang ni kita nak sambung perbincangan kita dengan Tuan Sazilan pula. Okey Tuan, saya pasti ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ni khususnya nak bantu mangsa banjir ini, dan kalau boleh bantuan mereka dari segi skill juga. Jadi kalau mereka nak bantu selamatkan barang-barang yang ditenggelami air ataupun lumpur ini, apa yang perlu mereka tahu basicnya, perkara asasnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita pergi ke tapak kejadian, sebenarnya macam-macam keadaan kita tengok. Betul. Perkakasan elektrik, penggunaan biasa ni. Jadi yang benar melibatkan elektrik, memerlukan kuasa elektrik untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Yang pertama sekali, pastikan bahawa elektrik telah di-off-kan. Tiada aliran elektrik berlaku dalam alat tersebutlah, mesin basuh ke, peti sejuk ke kan. Yeah. Yang penting sekali, matikan dulu dia punya elektrik, kuasa elektrik. Dan yang kedua, kita cabutkan dia punya soket tu. Dan kalau sukarelawan nak membantu, bolehlah diangkatkan peralatan tadi tu membasuh. Boleh menggunakan air, pancuran air yang kuat untuk memastikan bahawa mungkin ada kesan-kesan tanah ke lumpur ke, buang bagi nampak bau kan, bagi nampak clear kan. Jangan risau tentang bahagian macam contoh peti sejuk di bahagian belakang dia kan, mungkin ada kawasan terbuka, sisip-sisip air boleh masuk, tak ada masalah. Boleh pancutkan air tu sehingga keadaan alatan elektrik ataupun satu mesin tersebut bersih. Walaupun terkena bahagian dalam pun tak apa? Biar. Okay. Jadi kalau ada setengah-setengah peralatan tu yang simple, dia ada pengadang boleh buka, kita buka lah supaya orang kata apa, pancuran air itu dapat kena keseluruhan bahagian di dalam tu. Jadi dapat menghilangkan tanah-tanah apa kan. Dan kemudian selepas pada itu, dijemurkan peralatan tu. Kalau dia ada kaedah pengeringan lah. Sama ada kita nak jemur, kaedah pengeringan juga. Sama ada kita nak gunakan blower tadi tu, pun kaedah pengeringan juga. Kita tengok kepada alat tersebut. Okey, baik Tuan Sazilan. Kalau kita lihat video ataupun gambar-gambar ini di mana Tuan? Ini pendaian elektrik ni, ada saya rasa ni di Ulu Langat ke? Oh, di Ulu Langat. Ini kita pendaian elektrik semula ni. Oh, jadi air mungkin berlaku sampai ke paras yang dia sedang buat tu. Jadi kita servis balik. Kita cuci sebelum tu lah. Kita servis balik, dah keadaan kering, baru kita boleh buat kerja-kerja seperti yang kita tengok ni. Okey. Sebenarnya kan bila kita tengok barang-barang ni macam tak boleh diselamatkan lagi dah. Tapi kalau kita tengok video tadi, macam boleh dibaiki lagi. Banyak tak? Berapa peratus sebenarnya barang-barang yang kita tengok tenggelam tu boleh diselamatkan lagi? Sebenarnya kalau semua tu benda kita buat secara step yang sebenarnya, boleh diselamatkan. Kalau ada tukar pun, ada komponen-komponen yang tertentu saja. Kan? Jadi yang pentingnya kita bersihkan dulu. Bersihkan dan keringkan dulu. Sebab biasanya kalau kita lihat dah tenggelam ni, kita buang saja. Dan nak beli baru kos lagi. Ya, betul. Dan biasanya kalau kita boleh guna, kita dah baiki, kita dah betulkan, berapa lama sebenarnya kita boleh guna barang-barang tu kebiasaannya? Saya ingat sehingga ke hayat mesin itu dibuat pada asalnya lah. Kalau tempoh hayat penggunaan satu mesin itu 3-10 tahun ke, dia baliklah kepada keadaan hayat tu. Baik. Sebenarnya dia tidak menyejahkan sebarang komponen di dalam tu. Okey, baik. Dan bila bantuan diberikan, turun padang ke Hulu Langat dan sebagainya, berapa sukarelawan biasanya? Kita tengok dalam skop kerja. Contoh macam kita nak buat pendaian elektrik. Dalam satu tim 4 ke 5 orang dia lah. Selalunya kita akan memastikan bahawa ada ketua kumpulan itu seorang yang berpengalaman. Pengalaman betul lah dalam bidang yang kita nak pendaian elektrik tadi itu. Dan diikuti oleh kita kata kumpulan sokongan untuk membantu kepada cikgu tadi itulah. Jadi kerja-kerja tu dalam satu kumpulan 4 ke 5 orang memadai lah. Jadi kita boleh pecah-pecah kepada kumpulan-kumpulan yang lain lah. Terima kasih Cik Sazilan atas penerangan tersebut. Okey, tadi kita dah berjaya keringkan rice cooker ni, dan yang paling penting sekarang ni dia benar-benar kering dan secara visualnya kita nampak ianya dah kering, barulah kita cuba untuk onkan dia. Betul Cik Hafiz? Okey, selain daripada itu juga macam kipas ni bagaimana agaknya Cik Hafiz? Untuk kipas ni sama juga dia punya prosedur, kita lihat balik dengan fizikal dia. Kalau okey, buka dia punya cover dulu. Okey. Bila kita dah buka, dalam ni dia ada macam kipas, dia ada motor dia. So biasanya kalau kata banjir, dia dah jatuh ke bawah, dapat lumpur, dia punya tips dia punya prosedur tetap sama. Gunakan air,
untuk kita bersihkan lumpur ni tadi supaya tak menutup bahagian-bahagian kontak tadi ni. Baik. So nak kena bersihkan. Okey, mana apa yang saya perhatikan untuk barang elektrik seperti ini itu adalah prosedur-prosedur utama dan asasnya sebelum kita cuba tengok sama ada boleh digunakan atau tidak. Okey, selalunya ramai yang bertanyakan kepada kita juga tentang barang-barang yang besar seperti TV, mungkin telefon, peti sejuk dan sebagainya. Agaknya barang-barang itu macam mana pula agaknya, Hafiz? So barang-barang macam peti sejuk dan mesin basuh. Okey. Untuk mesin basuh ni tadi, dia punya prosedur sama. Maksudnya tembak semua bahagian-bahagian yang kalau kata kotor sangat memang kita kena tembak dengan gunakan water jet atau air biasa, gunakan sabun, bersihkan. Cuma yang bezanya untuk washing machine ni, mesin basuh ni, bila kita dah jemur ataupun kita dah tembak gunakan hand blower ataupun hand dryer dah keringkan, dah jemur sehari ataupun 2 hari, dia ada bahagian-bahagian yang bersendi tadi. So untuk mesin basuh ni bila dah kering jangan terus on. Kalau kita on bahagian-bahagian bersendi tadi yang dah kena air tadi, dia akan dalam sebulan ke 2 bulan kita pakai akan bunyi macam-macam lah. So yang terbaiknya jangan kita silap, jangan kita gunakan cair anti karat tadi. Itu salah. Yang penting pastikan juga sendi-sendi itu bersih. Dalam masa sama kita letak grease di setiap bahagian-bahagian yang bergerak, di sendi-sendi tadi. Itu antara perkara yang kita perlu dilakukan sendiri. Okey, tadi saya juga ada bertanyakan tentang telefon dan laporan ini kami sediakan juga untuk bagi anda untuk bagaimana anda memeriksa fuse elektrik dan juga membersihkan telefon. Terima kasih kepada Tasha untuk laporan ini. Kita saksikan. Pelbagai inisiatif kini dapat dilihat dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir terkesan, terutamanya bagi mereka yang terpaksa menanggung kerugian besar akibat banjir tempoh hari. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha Persatuan NGO Komtek ini sendiri, Syed Muhammad Aizuddin, 37 tahun, dia menggunakan kemahiran yang ada dengan sebaik mungkin bagi membantu memeriksa peralatan elektrik dan sistem pendawaian di rumah mangsa banjir yang terlibat. Risiko-risiko dia ialah pertamanya kerana semua komponen yang telah ditenggelami air sama ada soket, suis, DB berada dalam keadaan yang basah. Sebab tu sukarelawan kami ini adalah orang-orang kompeten, kebanyakan mereka mahir dalam sistem pendawaian elektrik. Jadi biasanya mereka akan memeriksa dahulu menggunakan peralatan mereka supaya mana mereka tidak terdedah dengan renjatan elektrik. Kini sudah melebihi 200 buah rumah yang telah diperiksa dan dibantu. Baginya, apa yang penting adalah keadaan paras air itu sendiri sebelum mula melakukan kerja-kerja pertukaran. Mangsa banjir dia mengadu sebab dia kata nak balik rumah kan. So nak meneruskan kehidupan, nak mencuci sambung-sambung lagi apa semua segala bagai. Jadi perlukan elektrik juga kan. Tapi memang selalu masalah suis ni basah ni kalau tak dibantu dia akan berlarutan seminggu, 2 minggu, sebulan dan memang banyaklah kan kes maksudnya mangsa banjir bila balik kena renjatan elektrik dan innalillah ada yang meninggal pun. Berbeza pula dengan bantuan yang dihulurkan oleh pemilik kedai servis telefon bimbit Abuzar Jamaluddin yang menawarkan servis membaiki telefon bimbit yang rosak mahupun terjejas akibat ditenggelami air. Free service ni adalah sebab kita nak bantu orang lah, sebab kita tengok daripada segi orang lain bantu daripada segi kewangan kan. So kita tak mampu daripada segi kewangan, so kita bantu daripada segi kemahiran lah. Apa yang kita mahir, apa yang kita tahu. Berpengalaman selama 6 tahun dalam bidang ini, bagi Abuzar, antara cabaran yang dihadapi ialah tidak semua telefon boleh dihidupkan dan digunakan seperti sedia kala. Telefon yang masuk air ni tak semestinya 100% akan boleh siap lah. Maksudnya dalam banyak-banyak tu tak semua yang boleh repair. Maksudnya kita bantu daripada segi cuci motherboard, chemical, servis yang anggaran dia biasanya daripada RM40 ke RM150. Macam tu kita bagi free service lah. So daripada situ sedikit sebanyak dapat membantu lah. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Semoga inisiatif yang dilakukan bukan sahaja dapat meringankan beban mereka, malahan ianya juga dapat memberi satu kesan yang positif buat mereka meneruskan kehidupan seharian. Mereka adalah insan-insan yang berilmu yang memberi manfaat kepada orang lain dan mereka menawarkan perkhidmatan secara sukarela dan juga secara percuma kepada mereka yang memerlukan. Jadi terima kasih kepada insan-insan hebat sebentar sahaja tadi. Saya pasti ramai juga NGO dan juga individu-individu yang berkemahiran menawarkan perkhidmatan yang sama. Okey, baik, kita kembali bersama dengan Cikgu Hafiz. Okey, Cikgu, sekarang ni kita nak cerita pasal oven ni pula Sambil-sambil kita tengok ni. Okey, oven ni macam mana pula agaknya? Okey, untuk oven ni
Dia punya prosedur pun sama juga. Sama. Okey. Maksudnya kita buka bahagian-bahagian yang melibatkan elektrik, komponen-komponen kalau kata ada dia punya PC board, bahan elektronik dia pun sama juga. Buka dan kita kena bersihkan. Bersihkan dalam masa sama kita keringkan. Kalau kata kita tak ada peralatan yang khas untuk kita keringkan, kita boleh jemur lah 1 hari ke 2 hari dengan cahaya matahari yang betul-betul panas lah. Okey, katalah kita ni tidak berkemahiran dan kemudian kita nak buka-buka ni kita takut, tak ada pengetahuan dan sebagainya. Macam mana cara yang lebih baik? Adakah kita hantar kepada mereka yang mahir ataupun kita cuba je buat sendiri, setakat buka-buka ni aja? Cikgu, apa pendapat? Okey. Dia ada macam ni. Satu, kalau kata kita tak berapa yakin lah. Okey, jadi kita boleh minta bantuan, boleh berhubung dengan kita punya pusat Giat Mara Malaysia, bagi tahu kita, sebab kita ada tim, memang ada tim untuk memberi bantuan untuk membaiki peralatan-peralatan perkakas selepas pasca banjir inilah. Jadi kalau kata, maknanya kita akan tunjukkan 1 ke 2 macam mana nak buat peralatan elektrik ni. InsyaAllah bila kita pandu nanti, dia boleh buat sendiri ataupun kita boleh berhubung melalui WhatsApp dan sebagainya lah. Cukup menarik, cukup menarik. Maknanya kita bagi bimbingan dan latihan. Kalau kita nak buat semua satu rumah tu kan banyak perkakas elektrik sebenarnya. Okey, baik. Selalu yang menjadi persoalan dan macam kita dah ceritakan tadi lah tentang peti sejuk dan sebagainya kan. Bila kita dah buat segala-galanya. Okey, ni saya rangkumkan juga yang lain-lain lah. Macam TV, macam benda-benda besar dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu ianya selamat dan boleh digunakan atau sebenarnya memang dah tak boleh guna. Kita dah cuba dah buat semua ni. Okey. Selamat, okey. Apabila kita dah buat, yang penting kita usaha dulu untuk buat, baiki dulu, baik pulih dulu. Ikut berapa tip yang saya kongsikan tadi. Okey. Maksudnya buka dia punya panel, bersihkan dulu. Lepas bersihkan, kita keringkan. Lepas keringkan, cuba kita on. Okey. Sebab bendanya bila dah jatuh dalam air, dia dah separuh rosak dah. Jadi kita cuba. Maksud saya tadi itu adalah chance, peluang tadi. Maknanya daripada separuh rosak, mungkin dia boleh dibaik pulih ataupun terrosak. Yang penting kita usaha dulu untuk baiki. Ikut tip yang saya kongsikan tadi. Betul. Cuba on. Kalau tak boleh, mungkin ada beberapa komponen-komponen yang akan yang perlu kita tukar lah. Yang tu memerlukan itu biasanya mereka yang mahir lah boleh kenal pasti. Baru kata kedai lah kata repair ataupun kalau tak boleh juga ataupun kos dia lebih tinggi, barulah kita beli barulah kan. Baik, selain daripada perkhidmatan memperbaiki perkakas elektrik dan sebagainya, ada juga ramai yang juga menawarkan khidmat cuci kereta banjir percuma. Ini satu kisah yang menarik, kita kongsikan bersama dengan anda. Sebenarnya kita tak ada peroleh apa, kita cuma mahukan rakyat rasa happy dan maksudnya kita ni pun sama rakyat. Jadi kita nak diorang rasa gembira, rasa happy dan dapat rasa bebanan diorang tu rasa berkurang. Kita nak diorang rasa macam ada satu bebanan tu kita dapat tarik keluar. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mempunyai misi yang sama namun berbeza dari segi bantuan yang dihulurkan. Bagi Muhammad Saiful Bahri Azhar berusia 31 tahun, dia tekad menggunakan kemahiran yang ada bagi membantu membersihkan kereta mangsa banjir yang ditenggelami air tempoh hari. Usaha yang dilakukan sedikit sebanyak dapat memberi kepuasan buat dirinya sekaligus dapat mengurangkan beban mangsa banjir yang terjejas. Kita cuba ambil berat dan kita nampak ramai yang terjejas. Bila ramai yang terjejas, kita tahu, kita sedia maklumlah bahawa diorang ni kebanyakannya tak dijangka. Berlaku ni tak dijangka. Jadi banyak kenderaan yang terjejas dan kenderaan ni kebanyakannya orang akan guna untuk buat berniaga, untuk orang buat urusan kerja. Jadi kat situ kita ambil inisiatif untuk turun dan bantu diorang untuk selesaikan masalah-masalah yang ada pada kenderaan diorang. Terutama masalah yang bila kena banjir lah, basah, bau, semua macam tu. Meskipun rezeki yang dikongsi tidak diberi dalam bentuk wang ringgit, namun ianya sudah cukup memadai untuk dijadikan sebagai salah satu cara dalam membantu orang lain. Selain menjadikan keluarganya sebagai sumber inspirasi, bagi Saiful, sikap ambil peduli dan prihatin juga perlu ada di dalam diri. Untuk kata rugi atau terbeban tu saya letak paling bawah lah. Fokus utama kita untuk orang rasa gembira, untuk orang rasa hilang beban dia. Mendepani cabaran dalam usaha untuk membaik pulih kenderaan yang dipenuhi dengan lumpur baginya tidak mudah. Namun itu jelas tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha membersihkannya sebaik mungkin.
Betul, orang kata time macam ini kita ada peluang. Tapi untuk dapatkan satu peluang kemanusiaan, peluang untuk orang kata hati naluri itu lebih mahal sebenarnya. Semoga inisiatif yang dilakukan Saiful ini sedikit sebanyak mampu menyuntik inspirasi buat semua golongan, terutamanya bagi mereka yang juga berkemampuan dalam membantu meringankan beban mangsa yang terjejas. Semoga Saiful dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah insya-Allah. Dan terima kasih Natasha Hamzah atas laporan itu. Okey, baik Tuan berpengalaman untuk membantu mangsa banjir di Hulu Langat dan Banting ya antaranya. Dan apabila melihat keadaan di situ, sebenarnya apa yang diperlukan oleh mangsa banjir ini dari segi bantuan, terutamanya mungkin dalam kalangan sukarelawan ataupun mereka yang bakal membantu nanti kan ada skill-skill tertentu? Tak apalah. Bila satu kejadian bencana di negara kita, alhamdulillah, sebaik saja kita kata kalau banjir, air naik, air surut balik tu, banyak orang datang, sukarelawan datang. Tetapi datang dengan pelbagai kita kata dalam pelbagai situasi lah. Ada datang kepakaran untuk mencuci, ada datang kepakaran untuk menyalurkan bantuan makanan, ada yang datang untuk membantu pelbagai-bagai jenis lah bantuan yang disalurkan. Jadi cuma pandangan saya tu, kalau kita nak pergi membantu di dalam kawasan-kawasan tertentu tu, kita jumpalah kita kata incas ataupun penyelaras di kawasan tersebut lah. Sebab selalunya di kawasan banjir ni dia akan ada penyelaras kawasan tersebut. Supaya kita tak nak kita kata bantuan yang kita salurkan tu tidak kita kata dapat salurkan kepada yang benar-benar memerlukan. Jadi kita boleh jumpa dengan penyelaras, mungkin kawasan tu ada tok pengulu ke atau ketua kampung atau sebagainya lah. Di kawasan tersebut yang ada penyelaras, kita boleh melapor diri kat dia, kita membawa bantuan apa yang kita nak sampaikan. Jadi mungkin dia tunjukkan ada lagi mangsa yang tak dapat bantuan, kita boleh pergi ke sana. Mungkin bantuan di tempat sini, dia jenis bantuannya memerlukan keadaan pembaikan elektrikal, kita pergi situ. Ada juga sekolah-sekolah tadika, ada juga masjid, ada balai raya. Jadi kita orang luar, jumpa dulu tuan rumah, tuan kawasan setempat. Itulah pandangan saya lah. Yalah, sebab mereka lebih tahu kan macam mana untuk nak bahagikan kawasan mana, tugas dan sebagainya. Dan apabila pergi secara berkumpulan, Tuan, bagaimana tugas itu dibahagikan dan untuk tempoh berapa hari biasanya? Perancangan tu. Okey, lalunya kalau dalam melibatkan kerja-kerja elektrik tu, kita sasarkan dulu. Kita sasarkan dulu berapa rumah yang kita boleh bantu. Ada setengah rumah tu dia tak dapat, dia tak memerlukan bantuan. Mungkin dia boleh buat sendiri ataupun dia berkeupayaan mengupah orang lain buat ataupun tidak melibatkan kerosakan di rumah dia. Jadi bagi tim kita ni yang kalau nak bantu dalam elektrik tu, kita tengok kumpulan kita ada berapa. Macam contoh selalu yang saya bawa tu, 5 orang dalam satu kumpulan. Mungkin saya bawa 10 kumpulan yang boleh jalan serentak 10 rumah. Kadang-kadang tu rumah tu satu kumpulan dia boleh buat 3 rumah satu hari, 2 rumah satu hari, bergantung kepada kerosakan yang berlaku dalam rumah yang kita pergi tu. Kerosakan kecil, kadang dia menukar soket satu saja ataupun dia punya switch yang rosak sikit saja. Yang lain tu kita kata cuci secara kasar. Dan juga bentuk bantuan yang kita pergi tu bukan kata kita pergi membantu, orang yang pergi membantu tu buat saja. Kita juga nak kemahiran tersebut disalurkan kepada tuan rumah tersebut. Dia kongsikan juga ilmu-ilmu tu. Kalau dia ada anak lelaki kan, kebetulan kita panggil data, okey ni kalau ada berlaku begini punya kerosakan macam suis ke, dia bersemut ke, kadang-kadang kita tengok kan, dia semut, begini cara ni kena buat. Step keselamatannya macam ni, off sini dulu, buka ini, tukar, apa tu nak pergi beli spare part tu kat mana, alat ganti tu nak beli kat mana, tunjuk macam mana. Kita ajar. Benda-benda macam tu. Itu sangat bagus. Bukan saja tolong beri bantuan, skill betulkan dan sebagainya, tetapi kongsikan ilmu kita juga kepada ilmu mereka yang lain kan. Okey, baik Tuan. Sampai bila agaknya inisiatif ini akan diteruskan kepada mangsa banjir? InsyaAllah sampai bila-bila. Ya. Sampai bila-bila yang memerlukan, yang berkenakan, kita sebagai manusia ni kena membantu. Betul. Ilmu yang ada kepada kita, terutama sekali ilmu kemahiran, memang ilmu disalurkan kepada kita untuk membantu. Jadi kita kena bantulah. Jangan kita guna sendiri gitu je. Okay. Ialah ilmu yang dikongsi bertambah pahala kan. Okey, baik. Sebelum kita bersama dengan Fahrin dan juga Cik Hafizuddin, sekarang ini kita nak saksikan rangkuman TikTok bagaimana untuk bersihkan barang rumah, antaranya kain-kain yang sudah terkesan akibat banjir ini. Jom kita saksikan.
Ini barang belum bersihkan. Nasib baik hari ini cuaca maha cantik. Harap hari ini semua barang boleh kering. Mari tengok part yang penting ini dulu. Meter, fuel box, ECU. Banyak orang nak tahu berapa budget nak repair kereta ini. Saya kawasan saja apa yang saya boleh buat, saya tolong saja. Tetapi semasa saya tengok ECU ini, tengok semua sudah berkulat. Semasa saya tengok macam ini, hati-hati sangat sedih. Mengapa ECU boleh jadi macam ini? Sebab semasa bancu, pembantu lupa longgarkan bateri terminal negatif. Hari ni Kak Su nak sharekan nak cuci kain kotor kita kat dapur yang penuh dengan kunyit, dengan kotor-kotor hitam kita lap-lap dapur tu kan, macam nak hilangkan. Okey, first kali kita letak air panas, lepas tu letak sabun serbuk tu. Okey, korang basuh korang tengok Tapi best lah bila gunakan sabun serbuk ni, memang serius best. Bila korang letak sabun serbuk ni, korang tonyoh kan dengan air panas, tuala korang yang kotor kat dapur tu kan, dia terus hilang hitam-hitam dekat korang punya tuala tu tau. Baik, saya tengok tadi tu saya ada cadangan daripada Cik Hafiz. Cik Hafiz pendengar pelajar-pelajar boleh buat TikTok cara memperbaiki barang. InsyaAllah. Okey, baik. Ini oven ni kami dah buka. Jadi saya kira prosedur yang sama juga untuk barangan elektrik seperti oven ini, kegemaran kesayangan mak-mak kita kat rumah kan. Sama juga pastikan ianya kering dan baru kita jumpa. Tapi tadi ada satu tips yang dikongsikan oleh Cik Hafiz tentang bagaimana nak cepatkan kering dan juga bersih tu. Okey. Kalau kata untuk bahagian-bahagian penyambungan ni tadi, dia punya contact point tadi. Kita jangan cabut semua dulu sebab kita pun tak ada asas untuk benda-benda mekanikal ni kan. So cabut satu, gunakan 100% pure alkohol. Dia jual di farmasi tak silap. 100% alkohol Okey, itu lebih mudah. Spray di bahagian-bahagian penyambungan ni tadi untuk memudahkan dan dalam masa sama dia akan membuang bahagian-bahagian yang berlumpur tadi yang kita tembak tak kena lah. Oh, tak, penerbit saya Fiza Sabjahan tanya, pakai hand sanitizer boleh? Tak boleh. Penerbit saya Fiza tak boleh. Kita kena pakai 100% alkohol. Di kedai-kedai hardware semua memang ada jual untuk bersihkan benda-benda yang melibatkan elektronik. Saya takut nanti dia cuba kat rumah. Okey. Baik, ini seringkasnya ini iaitu bagaimana. Okey, satu lagi persoalan. Contoh macam oven macam nilah. Okey, ini benda-benda melibatkan makanan. So kadang-kadang dalam ni ada karat dan sebagainya. Yang itu macam mana dan apa nasihat? Okey. Dengan lumpur, dengan lumut dan sebagainya. Dia sebenarnya oven ni kalau kita diselamatkan dalam tempoh 3 ke 4 hari, insya-Allah lah dia takkan karat lah sebab dia dah 2 tahun terlalu lama. Sebab empunya ni tadi dia tengok dia rasa memang 100% dah tak boleh pakai dah. So bila kita ambil dah dekat 2 minggu kita ambil, so kesan dia adalah karat lah. Sebab lambat tindakan daripada kita. Jadi kalau dah karat macam ni, kalau boleh jangan digunakan. Untuk makanan memang sangat bahayalah sebenarnya kan. Keracunan dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya itu yang paling penting. Bila balik rumah tu, perhatikan barang-barang seperti ini, selamatkan, bersihkan terlebih dahulu. Selamatkan dulu. Kumpul satu tempat, selamatkan dahulu. Okey, jadi saya kira sebenarnya barang-barang ini kita pastikan dulu kalau boleh diselamatkan, kita selamatkan untuk menyelamatkan poket kita lah. Ya, betul. Betul. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Cikgu Hafiz. Tapi kita nak tanya juga pesanan terakhir daripada Cikgu Hafiz kepada para penonton tentang barang-barang yang boleh diselamatkan ni. Okey. Jadi sekarang ni apabila kita terkesan akibat banjir, memang banyak kita memerlukan wang ringgit lah. Jadi untuk menyimatkan kos tadi, kumpulkan barang elektrik ni dia kadang-kadang ada yang harganya mahal lah. Betul. Gunakan tips yang kita bagi kongsikan tadi. Lepas tu sama-sama cuba untuk dibaik pulih dahulu. Kalau tak boleh baru hantar repair dan juga kalau kata perlu buang lah. Jadi sekarang ni dan kita nilaikan kos sebenarnya. Nak beli baru atau perbaiki lebih baik dan lebih sama. Saya ingat cikgu dengan pelajar-pelajar kena buat TikTok ni. Ramai yang menanti-nantikan insya-Allah. Okey, Hawa nampaknya dah bersedia bersama dengan Cik Sazilan. Silakan Hawa. Banyak cikgu, saya kat sini pun macam-macam saya belajar. Okey, baiklah Tuan Sazilan. Saya pasti ramai yang menonton WHI hari ini rasa bersemangat pula kalau nak bantu masa banjir ni, belajar dari skill dan sebagainya. Hulurkan bantuan dari segi skill. Kita nak dengarkan kata-kata nasihat dan juga pesanan kepada orang ramai yang ingin membantu nanti. Okey, terima kasih. Okey, memang budaya kita sekarang ni, orang kata kalau dengar satu saudara mara ataupun di mana-mana saja,
ada kesusahan, memang terlintas di hati kita nak membantu. Sedaya upaya kita boleh bantu. Tapi peringatan saya kalau kita nak membantu, terutama sekali kalau melibatkan satu kawasan yang berbahaya, kita kena patuh kepada peraturan ataupun arahan daripada pihak berkuasa lah. Dan juga kalau melibatkan litar elektrik, kita perlu berhati-hati dan pastikan bahawa aliran elektrik itu telah dimatikan terlebih dahulu lah. Begitu juga dengan keselamatan semasa kita pergi menyelamatkan seseorang, kita kena ingat keselamatan kita juga ya. Jangan terlampau gairah untuk membantu, cegah sebelum parah. Jadi kita kena peringatan ni, keselamatan perlu diutamakan. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Sazilan, Encik Hafizuddin, dan tahniah juga buat tim Giat Mara juga atas bantuan yang sentiasa diberikan kepada mangsa banjir. Terima kasih banyak-banyak Tuan kerana bersama kita. Dan pastinya hari ini banyak ilmu yang dikongsikan dan harapnya memberi manfaat buat kita semua. Dan bak kata Fahrin, barang lepas usah dikenang, barang lama tak semestinya kena buang ya. Betul, pandai awak. Terima kasih. Baik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita. Nantikan TikTok bersama Cik Hafizuddin. Tidak lama lagi insya-Allah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.